Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dan Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 14 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. Kembara Kenali Borneo, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berakhir semalam bukan sahaja meninggalkan pelbagai kenangan manis kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Sebaliknya, kembara 11 hari pasangan diraja bersama Paduka Ananda membawa pelbagai mesej positif yang seharusnya difahami seluruh rakyat Malaysia. Keberangkatan Sri Paduka Baginda menjayakan kembara merentasi Pulau Borneo menzahirkan contoh perpaduan yang melangkaui perbezaan agama, budaya dan bangsa. Malah Al-Sultan Abdullah pada majlis penutupan dan majlis santapan Kerajaan Negeri Sarawak sempena kembara Kenali Borneo bertitah bahawa semangat keharmonian dapat dibentuk tanpa mengira bangsa, agama dan adat jika semua pihak sedia mengetepikan perbezaan, bertolak ansur dan hormat menghormati. Saya mengambil kesempatan ini untuk menghulur atau membina itu jambatan baru. Jambatan ini, saya kata hari itu tidak ada sungai. Jambatan ini ialah jambatan silaturahim. Kehadiran saya, keluarga saya, rombongan saya adalah seolah mewakili sebahagian daripada rakyat di Semenanjung. Di Semenanjung, mewakili saya, mewakili Raja-Raja Melayu, menghulur tangan kepada kita semua sebagai satu keluarga negara Malaysia yang kita cintai ini. Di antara kita, jangan kita adakan satu barrier. Jelajah kembara Kenali Borneo juga menyerlahkan kepribadian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah yang sememangnya amat kasih serta prihatin terhadap rakyat. Sri Paduka berdua bersama Paduka anak anda yang begitu selesa menyantuni rakyat jelata sepanjang kembara dibalas dengan kehadiran begitu ramai penduduk yang menunggu di sepanjang laluan kembara bagi bertemu dengan pasangan diraja berjiwa rakyat. For the people of Miri, that the Tuanku Agong is making the effort to come to visit the people of Miri and of course Sarawak overall. This is what you call really going down to the ground and being a people's king. We understand that our king and queen, they are really great men, very clever, and can manage our country so well. I'm so happy to have them. Ada kagum lah, macam bangga juga lah. Sebab kami orang Sarawak sayang dengan yang di-Pertuan aku. Kilometer kosong Lebuhraya Pan Borneo di Teluk Melana Dilundu menjadi persinggahan terakhir kembara Kenali Borneo semalam selepas bermula ditawau pada 3 September lepas singgah di lebih 10 daerah dan bahagian di Sabah dan Sarawak meliputi perjalanan sejauh 2,154 kilometer. Kerajaan komited untuk meningkatkan sebanyak 3.7% kadar penyertaan tenaga buruh wanita seluruh Malaysia dalam masa 10 tahun akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu setakat ini kadar penyertaan tenaga buruh wanita seluruh negara adalah sebanyak 56.3%. Menurut beliau, ia perlu dipertingkatkan kepada 60% mengikut sasaran yang ditetapkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa melancarkan ekonomi madani memperkasakan rakyat Julai lalu. Sehubungan itu, beliau memberitahu bagi meningkatkan peluang dan penyertaan wanita di dalam ekonomi, kementeriannya memfokuskan dengan penyediaan ekosistem yang menyokong kepada wanita untuk terlibat dalam ekonomi seperti bantuan kewangan.
Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa Majlis Penutupan Program Penjanaan Pendapatan Wanita Wijana 2023 Negeri Sarawak di Kuching. Antara program yang dilaksanakan ialah program Wanita Bangkit di bawah Yayasan Kebajikan Negara dan penyediaan akses kepada latihan dan pembangunan kapasiti seperti program Wijana. Program Wijana seumpamanya yang mensasarkan suri rumah yang terlibat dengan penjagaan tanpa gaji telah mula dilaksanakan tahun lalu dan telah berjaya membantu meningkatkan pendapatan peserta secara puratanya sebanyak RM1,000 sebulan. Tahun ini seramai 30 peserta dari Sarawak telah terpilih untuk menyertai program tersebut. Modul program Wijana 2023 ini merangkumi 4 aspek iaitu pengurusan kewangan, jualan dan pemasaran, penjenamaan perniagaan serta akhir sekali perkhidmatan pelanggan. Persidangan Antarabangsa Sejarah Sarawak PAS 2023 menjadi medan penting dalam memperkukuhkan pemahaman tentang sejarah Sarawak dan memperluaskan pengetahuan tentang tanah air ini. Bimis Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jaitun Openg berkata, Sarawak mempunyai sejarah yang unik dengan penemuan manusia prasejarah di Gua Niah yang membuktikan kehadiran manusia di Pulau Borneo lebih daripada 50,000 tahun yang lalu. Menurutnya, sejarah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing masyarakat untuk memperbaiki kesilapan masa lalu dan mencapai kejayaan yang lebih gemilang. Dalam konteks pembangunan Sarawak, Datuk Sharifah memberitahu kerajaan negeri telah merangka Pelan Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 yang bertujuan menjadikan Sarawak sebagai negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali semasa merasmikan Persidangan Antarabangsa Sejarah Sarawak PAS 2023 di Kuching. Persidangan PAS 2023 menghimpunkan seramai 27 orang pembentang termasuk 5 dari negara Indonesia dan Brunei. Persidangan bertemakan penulisan sejarah Sarawak dan menziarahi pembentukan Malaysia menjadi platform untuk merumus, mengkaji dan memahami sejarah dan warisan budaya Sarawak. Premier Sarawak juga berharap persidangan ini akan terus berkembang dan memberi manfaat besar dalam memperkaya pemahaman tentang memelihara, menyelidik dan menghargai warisan budaya dan sejarah Sarawak. Sementara itu, bercakap dalam sidang media selepas perasmian persidangan, Datuk Sharifah Hasidah memberitahu Sarawak perlu menubuhkan sebuah institusi khusus dalam memelihara dan memelihara sejarah dan warisan Sarawak yang belum lagi dikaji, khususnya kajian mengenai zaman silam yang dipercayai berusia ribuan tahun. Sejarah adalah sangat penting dalam kehidupan sebagai panduan dan iktibar untuk mencipta kejayaan tanpa mengulangi kesilapan masa lalu. Katanya, sejarah juga membantu memperingati kegemilangan masa silam serta kegigihan dan kesungguhan dalam kalangan pemimpin dan rakyat masa dahulu. Adalah baik untuk mempunyai institusi khusus bagi memfokuskan kepada sejarah Sarawak yang bukan sahaja sejarah MA 63 atau sejarah era moden, tetapi sejarah arkeologi seperti Gua Niah dengan penemuan fosil berusia 50,000 tahun dahulu. Datuk Sharifah Hasidah menambah peranan yang dimainkan oleh Jabatan Muzium Sarawak perlu dikembangkan dalam menyokong tujuan tersebut, khususnya dalam memelihara dokumen-dokumen bersejarah yang berusia sejak ratusan tahun dahulu. Menurutnya, Pusat Pengajian Borneo di UNIMAS yang merupakan nadi kepada perkembangan kajian mengenai Borneo perlu menggerakkan jentera dan melahirkan para ilmuwan yang mengambil berat dengan pensejarahan Borneo, khususnya untuk Sarawak. Seorang pejabat awam wanita berusia 40-an disibu kerugian lebih kurang RM600,000 selepas terpedaya sindiket phone scam. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, mangsa dilaporkan menerima panggilan telefon dari seorang lelaki yang mendakwa dari pos laju berak. Suspek mengatakan mangsa telah menghantar satu bungkusan mengandungi beberapa kepingkat pengenalan pada awal Ogos lalu. Mangsa yang menafikan perkara itu kemudiannya disambungkan kepada seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai anggota polis dari Perak.
Mangsa turut dihubungi melalui aplikasi WhatsApp yang menyatakan terlibat dengan kes pengubahan wang haram. Oleh kerana panik dan takut, mangsa telah mengikut segala arahan suspek dengan melakukan pemindahan wang berjumlah RM20,000 ke dua akaun bank berbeza, kononnya bagi tujuan pengauditan bank negara. Mangsa juga diarah membuat pinjaman dari beberapa institusi kewangan sebelum semua wang pinjaman, deposit tetap dan SSPN mangsa yang bernilai RM580,000 dipindahkan ke 5 akaun berbeza sepanjang bulan lalu. Mangsa menyedari ditipu selepas suspek gagal dihubungi lagi. Semangat kental dan kerjasama berpasukan menjadi pendorong kepada kejayaan 15 pengamal media daripada Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDGA menawan puncak Gunung Kinabalu. Presiden KDGA Roni Teo berkata kesemua pendaki yang memulakan pendakian sekitar pukul 2.30 pagi Selasa tamat tiba di Pondok Timpohon Ket secara berperingkat antara pukul 4 hingga 7 petang. Jelasnya, keadaan cuaca buruk yang berubah sekitar pukul 5.40 pagi itu telah menyebabkan misi pendakian terjejas namun masih berjaya diselesaikan. Tried their best to go up to peak, but because of the rain and bad weather, we were not able to make it to the top. But in any case, we see it as a success. This is our third year doing this program, and hopefully we'll be able to continue doing it more in the future. Selasa lalu, tular di laman Facebook Sabah Park, satu fenomena limpahan air deras berlaku sekitar pukul 6.30 pagi yang menyukarkan pendakian ke puncak gunung tertinggi di Malaysia. Ekspedisi yang memasuki edisi ketiga kali ini melibatkan 10 agensi media, antaranya RTM, Unit Komunikasi Awam Sarawak, Dayak Daily, TVS, Awani Borneo dan Suara Sarawak. Pendakian yang bermula pada Isnin lepas adalah bagi menyahut cabaran Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk mendaki gunung tertinggi di Asia Tenggara itu. Berita itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Khamis 13 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Saliha. Salam Malaysia Madani.